Hai. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dengar boleh thumbs up. Okey, apa ni, kita tunggu lebih ramai lagi. Hari ni live tanpa notis. Okey, tak apa, kita sembang-sembang. Mungkin ada ramai yang confused baru sebab apa Dr. Ju terpanggil untuk cerita pasal COVID-19 ni. Waalaikumsalam semua. Pasal COVID-19 ni mungkin because benda tu dah lama. Kita dah masuk tahun kedua. Bukan tahun kedua, hampir-hampir setahun kita diperangi oleh COVID-19 ni. Mungkin ada yang confused sebab Dr. Ju semalam ternampak satu. Dengar tak? Line pula tak bagus. Mulanya Dr. Ju nak live kat rumah. Dr. Ju sebenarnya tak, kalau boleh nak kerja sekejap saja. Sebab usia emas ni kita kena banyak duduk kat rumah. Tak boleh nak expose sangat Tetapi masalahnya line telefon ni sangat-sangat teruk. Dr. Ju nak tahu, you all boleh nampak tak muka Dr. Ju ke? Muka macam hantu ke? Sebab line sangat teruk Sekejap Dr. Ju check dulu line. Okey, dah betul. Okey. Sebab line sangat-sangat teruk. Dekat rumah Dr. Ju tak boleh live pun. Semalam coaching dekat rumah terputus-putus. So hari ni terpaksa datang klinik. So Dr. Ju nak tahu clear tak? Muka clear tak? Sebab line sangat-sangat teruk sepanjang PKP. Samalah yang PKP dulu pun sama. Sebab semua orang duduk dekat rumah. Jadi semua orang main mungkin guna internet. Jadi line sibuk. Jadi line apa pun semuanya sama. Wifi ke direct pun tak ada line. Dan ni direct line yang dekat Dr. Ju punya PC ni pun tak bagus. Okey, kalau you all nampak tu alhamdulillah. Okey, sebenarnya tadi belum habis cerita sebab tiba-tiba line macam masalah ada tak siapa-siapa dekat sini yang ternampak satu video ada wanita bertutup mulut, kalau ya tak ya pun nak bercakap. Jadilah seorang yang kita panggil bertanggungjawab. Nak bercakap tu bukalah mulut, tak payahlah nak tutup supaya orang tak kenal entah dia doktor ke bukan. Mungkin dia anti apa pun tak tahu, ataupun dia dibayar. Dr. Ju tak sure. Dan dalam video tu dia menyatakan bahawa COVID-19 ni bukan pandemik. COVID-19 tu cuma virus biasa, selsema biasa, dan tak perlu kuarantin, tak perlu PKP, semua boleh buat kerja macam biasa. Dr. Ju sebagai seorang health professional sebenarnya memang sangat-sangat sakit hati lah dengan tengok video tu. Sebab kat luar negara juga ada beberapa doktor juga yang menyatakan sama. Mungkin dia terpengaruh dengan doktor tu, dan dia mungkin ada juga orang-orang yang tak tahulah dia anti apa, yang buat juga yang dia kata 60 muka surat yang menunjukkan evidence based yang menyatakan bahawa COVID-19 ni bukan pandemik. COVID-19 ni selsema biasa. Siapa dekat sini setuju dengan pandangan orang ini? Pandangan orang ni yang tutup muka, tak nak tunjuk, tak nak kena, mungkin takut kena gari ke, mungkin takut sebab dia mempengaruhi orang ramai supaya tidak payah berhati-hati, because dia kata pandemik COVID-19 ni bukan pandemik. COVID-19 ni sesama biasa. Semua orang boleh dapat sesama, dan lepas tu semua orang dapat imun dengan dengan dapat virus tu. Kenapa Dr. Ju tak setuju dengan orang ni? Sebab kalau benda tu selsema biasa, Dr. Ju sendiri ada orang yang paling dekat dengan Dr. Ju, orang yang sangat sihat, sangat aktif mengamalkan pemakanan sihat, dan sekarang tengah menderita dekat dalam ICU, dekat dalam ICU, tengah
bersabung nyawa, bersabung nyawa untuk baik daripada COVID-19. Tengah pakai oksigen, tengah menderita habis, susah nafas, semua disebabkan oleh COVID-19 ni. Adakah ini yang dikatakan COVID-19 itu sesama biasa? Dan kalau ianya sesama biasa, kenapa ada dalam 2 juta dah sekarang dah mati disebabkan oleh COVID-19 ni satu dunia? Malaysia saja sudah lebih 500 orang mati disebabkan oleh COVID-19. Adakah sesama biasa boleh menyebabkan orang mati macam ni teruk? Siapa yang setuju menyatakan bahawa COVID-19 ni sesama biasa, tak payah PKP, tak payah nak pakai mask, tak payah. Biar kena, semua orang kena, dan biar orang semua kebal kepada COVID-19 ni secara semula jadi. Jadi masalahnya sekarang, kalau kita buat macam tu, berapa ramai lagi yang nak kita tengok mati? Kalau orang yang mati itu adalah orang yang terdekat dengan kita, mungkin suami kita, mungkin ibu kita, mungkin bapa kita. Adakah kita masih lagi nak cakap bahawa COVID-19 ni adalah satu sesama biasa? Sangat-sangat bagi Dr. Ju, video tu sangat-sangatlah tidak beretika dan tidak tidak menghormati kita punya ketua, kita punya menteri kesihatan, kita punya pengarah kesihatannya Datuk Isham yang bertungkus lumus tidak tidur siang malam, kita punya frontliner yang sampai dah break, sampai dah tak tengok mak anak-anak dia dekat rumah, tidur dekat hospital. Kalau you sendiri yang kena, baru you tahu. Sekarang dia tak kena, bolehlah dia cakap macam tu dan mempengaruhi. Patutnya orang ni kita tangkap aja, masukkan dekat orang yang kena COVID, biar dia kena sekali, baru dia rasalah apa rasanya. Maknanya siapa yang ada tengok video tu, bagi Dr. Ju sangat-sangat tidak beretika dan sangat-sangat maknanya dia ada komen pasal ada satu pemimpin tu lah dalam tu. Tapi bagi Dr. Ju benda tu sangat tidak betul dan mempengaruhi kita, menyebabkan orang ramai tidak nak akan memberontak sebab tak nak PKP. Okey, so kita sebagai sebagai orang awam sepatutnya kita menghormati apa yang kerajaan dah buat, menghormati apa yang Kementerian Kesihatan dah buat, bertungkus lumus siang malam untuk menyelamatkan nyawa. Sekarang Dr. Ju sedih sekarang sebab orang terdekat dengan Dr. Ju, paling dekat dengan Dr. Ju sekarang ni tengah menderita dekat ICU sana, tengah susah nafas. Orang tu sehat walafiat, muda, tak ada komorbid, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis. Dan kalau you all tengok, Dr. Ju ada post baru-baru ini juga seorang muda baru 30 tahun, ibu, dan menderita. Dia juga tak ada masalah apa-apa dan menderita daripada kena menderita kena COVID, dan sekarang ni dah discharge, masih belum lagi sepenuhnya baik, dan dia mengambil masa, ikut doktor, dia mengambil masa dalam 5 hingga 6 bulan untuk disembuh. Adakah ini semua biasa? Dr. Ju sendiri kalau boleh tak nak datang klinik, tapi terpaksa datang klinik sebab ada orang yang nak coaching online. Tapi Dr. Ju tak tengok patient secara direct lah. Patient yang nak coaching online, dan patient yang datang ni pun Dr. Ju coaching dengan dia secara online. Dia kat bilik sebelah sebab Dr. Ju, orang semua tahu Dr. Ju bukannya orang dah lah umur, dah usia emas, kemudian ada komorbid juga kan. Jadi kita kalau boleh berusaha, mati hidup tu semuanya Allah Ta'ala yang tentukan. Okey, COVID-19 ni apa sebenarnya? COVID-19 ni memanglah dia virus, dan dia virus daripada corona group. Dulu sebelum ni kita ada SARS, kita ada SARS tu daripada virus tu datang daripada burung, daripada ayam. Ingat tak dulu heboh dekat China tapi tidak melibatkan Malaysia. Dan kita juga ada pernah dapat MERS-CoV yang datang daripada unta. So siapa-siapa yang pergi dekat Mekah sampai dah dulu, kita boleh minum air susu unta, boleh ambil gambar dekat atas unta, boleh pergi ladang unta. Semenjak ada MERS-CoV tu, kita tidak boleh lagi pergi ke sana, dan benda tu dapat diputuskan penyakit tu dengan macam-macam precaution yang dibuat dekat Kerajaan Arab Saudi dan juga semua negara untuk tidak menyebabkan virus itu merebak satu dunia. Dan sekarang kita ada pula
coronavirus yang dinamakan COVID-19 yang pertama kali didetect pada 31 Disember 2019 di Wuhan, China. Di Wuhan, China. Jadi macam-macam lah orang kata benda ni dibuat lah, benda ni apa, wallahu a'lam tu, antara hanya Allah tahu, yang tahu benda tu. Maknanya kalau benda tu maknanya kalau orang tu kata benda tu dibuat, bentuk konspirasi, macam mana orang boleh buat virus, bukan virus tu Allah Ta'ala, dan benda tu tak akan berlaku tanpa izin Allah Ta'ala. Okey, jadi semenjak daripada itu satu dunia merebaknya COVID-19 ni, dan setakat sekarang ada 93 juta sudah sudah terinfeksi dengan virus ini, dan sudah 2 juta lebih meninggal dunia disebabkan oleh virus ini. Dan semua orang mungkin tak tahu, mungkin you pun ada virus ni sekarang, mungkin semua orang ramai yang ada, cuma kita tak mungkin tak periksa, jadi kita tak tahu. Jadi kalau nak tahu apakah simptom-simptom COVID-19 ni, simptom-simptom COVID-19 ni, mungkin mula-mula kadang-kadang kita tak tahu tau, mungkin batuk saja ataupun mungkin demam saja. Sebab virus bila masuk badan kita akan demam, kita akan batuk, mungkin sebab dia ikut paru-paru, kita akan batuk, kita akan rasa letih. Jadi mungkin kalau anda semua dekat seluar sana, sebab sekarang virus COVID ni ada di merata-rata, even dekat Labis ni ada, dekat Cah, ada dekat Kuala Lumpur, ada dekat Negeri Sembilan, ada everywhere. You mesti dah pergi ke mungkin pergi ke mall, mungkin pergi ke kedai, pergi ke market, dan you tak tahu siapa dekat situ yang ada COVID-19. Jadi mungkin kita dah kena, sebab ada ramai juga yang saja-saja je, mungkin dia takut, dia saja-saja buat dan didapati positif. Didapati positif. Tapi jangan bimbang, sebab 80% daripada orang yang dapat COVID-19 ni dia akan sembuh sedia kala. Cuma about 20% saja yang akan teruk. Terutamanya mereka-mereka yang comorbid, yang ada masalah lain atau usia emas, kemudian ada masalah kencing manis, darah tinggi, mungkin ada gout, mungkin ada sakit jantung. Maknanya ada penyakit lain yang immunity dia drop, immunity dia low, mungkin dia ada kanser. Orang ni yang akan teruk bila dia kena COVID-19, especially orang yang ada asma, memang paru-paru dia ada masalah, dapat COVID-19 dia akan jadi makin teruk. Nah, itu itu adalah batuk pula. Itu adalah maknanya situasinya. Maknanya bukan semua orang yang ada COVID-19 ni akan mati. Only 20%. Tapi bagi Dr. Ju 20% tu bukannya dia mati. Maknanya 20% tu akan teruk, dan ramai yang survive. Maknanya kebanyakannya survive walaupun menderita teruk lah. Sebab apakah simptom lain orang yang ada COVID-19 ni? Ada yang tadi ada datang klinik Jementah, klinik suami saya, dan suami saya pun kena kuarantin seminggu. Dia datang hantar anak dia untuk bersunat. Jadi my husband buat sunat untuk anak dia, dan bapa dia yang datang temankan anak dia positif COVID-19. Apa yang dia rasa? Dia tiba-tiba dah tak ada bau, hilang bau dekat hidung ni. Maknanya bau apa pun, busuk pun tak bau apa-apa. Itu salah satu daripada simptomnya. Kemudian dia ada hidung dia akan banyak lendir, ada mata, kadang-kadang mata ni ada merah, kemudian ada sakit tekak, ada sakit kepala, ada, dan juga typical viral infection, ada sakit otot ni, kemudian kadang-kadang ada juga yang ada rashes. So you all kat sini semua check, ada demam tak, ada sesama tak, mungkin badan letih saja, tiba-tiba letih gila, ataupun tiba-tiba tak hilang deri, bau, ataupun mungkin ada sakit-sakit badan, ada rashes kat badan, ataupun muntah, lawyer tekak, benar, ada cirit-birit, ada juga yang menggigil-gigil,
menggigil-gigil, panas, menggigil-gigil, sejuk. Itu semua adalah antara simptom-simptom COVID-19. Because COVID-19 ni simptomnya ada yang rendah, ada yang cuma demam sikit, sesama batuk sahaja, tak ada benda lain, sakit badan. Ada yang ke peringkat pertengahan, sakit badan, letih, menggigil-gigil, muntah-muntah, berak-berak. Itu peringkat kedua. Peringkat ketiga, dia dah masuk ke dalam paru-paru, dia dah mula ada susah nafas. Dah ada susah nafas, kemudian dia ada hilang tak ada selera makan. Kemudian lama-lama dia akan dapat confusion, keliru. Mulalah macam keliru ni maknanya brain fog, maknanya dia macam dah mula lupa sebab dia efek dekat otak. Kemudian yang dah kena tu, dia ada ceritakan betapa sakitnya, dia nak bernafas tu macam paru-paru ni nak pecah. Macam nak pecah, sakit gila dekat dada, dekat bila dia bernafas tu, susah nafas. Cuba bayangkan macam nyawa dah dekat hidung saja. Adakah itu dipanggil virus biasa? Ini memang kata-kata orang yang tak bertanggungjawab. Dah 500 orang dah meninggal, dia boleh kata ini virus biasa. Dan kalaulah yang meninggal tu mak bapak dia, adakah dia akan cakap ini virus biasa? Dah tak payah PKP, tak payah pakai mask, biar kita dapat immunity sendiri. Itu adalah cakap-cakap orang yang tidak bertanggungjawab. So saya Dr. Ju sangat harap you all semua tak payahlah percaya cakap-cakap macam tu. Buatlah, ikutlah apa yang kerajaan buat. Okey, apa seterusnya yang boleh berlaku? Kadang bila benda tu makin teruk, apa yang berlaku, kita akan orang tu akan sangat irritable, senang marah, confusion, and then lama-lama dia akan boleh hilang ingatan. Dan yang paling teruk bila orang tu dapat COVID-19 ni, apa berlaku kat dia? Dia akan dapat satu perasaan depression, anxiety, tak boleh tidur malam. Dan kadang-kadang dia boleh dapat simptom macam stroke. Sangat-sangat payah. That's why kalau you tengok dalam Facebook semalam, macam mana wanita tu kata, walaupun dia dah balik kat rumah, tapi dia, maknanya hidup dia bergantung pada oksigen. Masalahnya bila kat rumah tak ada oksigen. Dia kata kadang-kadang memang susah sangat dia nafas. Dan yang paling penting, dia ada masalah pening kepala, confusion, dia lupa ingatan. Macam mana nak kerja macam tu? Ini adalah semua akibat daripada terkena COVID-19. Jadi untuk yang kena COVID-19, 80%, 80% akan baik macam biasa. Maknanya normal, tak ada apa-apa. 15% dia akan jadi seriously ill dan perlukan oksigen. Dan 5% dia perlukan bantuan pernafasan. Yang itulah yang ada dekat dalam dekat hospital sekarang. Kalau you tengok makin lama makin ramai yang intubated. Intubated maknanya yang pakai mesin pernafasan. Dan kita punya mesin pernafasan tidak boleh menampung terlalu ramai sangat orang yang kena macam ni. Dan kebanyakannya yang on oksigen juga. Kebanyakannya bila baik sikit je, doktor dah tengok negatif, doktor akan suruh balik. Sebab hospital dah cram. Sebab Dr. Ju, adik Dr. Ju matron, dan dia cakap hospital dah cram, dah penuh dengan orang. Jadi kita nak letak diri kita kat mana? Adakah kita nak masuk ke dalam hospital yang penuh tu? Hospital swasta tidak dibenarkan mengambil COVID-19. Jadi semuanya akan dikendalikan oleh kerajaan. Dan kita punya frontliner semuanya dah kepenatan. Dekat nurse tu, satu nurse dulu menjaga cuma berapa orang. Sekarang satu nurse menjaga dua nurse menjaga satu ward. Cuba bayangkan, dengan kena pakai. Tapi ada juga orang yang tak bertanggungjawab menyatakan COVID-19 adalah sesemua biasa. Okey, itu adalah satu kata-kata yang tidak bertanggungjawab. Okey, apakah kesan jangka panjang untuk pesakit-pesakit yang ada masalah COVID-19 tu? Jadi maknanya yang serius tu selalunya dia akan di-intubate. Intubate maknanya dia akan masukkan tiub kat mulut dia dan dia akan bernafas menggunakan pernafasan. Dan dia akan dilumpuhkan lah. Maknanya sebab kalau tidak kita akan sangat-sangat tersiksa. Jadi doktor akan pengsankan dia dan akan pakaikan mesin untuk dia bernafas pakai mesin. Dan bila dia dah
dah bagus, dah baik, dah boleh bernafas sendiri, selalunya dia akan discharge. Tetapi kesan jangka panjangnya sangat teruk. Tadi Dr. Ji dah cakap dia akan sentiasa letih, dan ingatan dia akan sentiasa teringat saat-saat dia menderita dulu. Cuba bayangkan ya, waktu tu you sangat-sangat menderita, nyawa kat ujung rambut. Lagi-lagi satu Dr. Ji terlupa Syekh Ali kan, yang dekat yang baru meninggal. Umur dia baru berapa? Sangat muda, sehat, tak ada komorbid. Tapi Allah Ta'ala ambil dia dengan terkena COVID-19. Jadi adakah ia masih dikatakan sebagai virus yang sesama biasa, tak perlu bimbang? Sakitnya hati Dr. Ji dengar. You ada dengar tak? Tengok tak video tu? Sakitnya hati. Sakitnya di hati. Dia cakap sesama biasa, tak perlu PKP, tak perlu pun pakai mask, dan tak perlu buat macam biasa. Biar badan kita, semua orang kena virus COVID ni, supaya tak perlu vaksin. Dr. Ji tak nak komen apa-apa, sebab kita tengoklah. Tapi kalau seperti biasa, kita cuma sama ada dia berkesan atau tidak, itu wallahu a'lam. Tapi bagi Dr. Ji tak ada apa-apa isu kalau kita memang terdedah frontliner untuk ambil vaksin. Tak ada masalah pun sepatutnya. Maknanya semua orang kalau nak ambil tu, itu hak masing-masing. Tak nak ambil tu hak you. Yang nak ambil itu juga adalah satu keperluan. Contohnya untuk orang yang frontliner, kalau dibagi ambil vaksin tu, elok ambil lah. Dr. Ji tak nak komen banyak-banyak pasal side effect lah, apalah. Sebab selama ni pun kita masa kecil, awal-awal lagi dah dibagi vaksin. Dah dibagi vaksin TB, vaksin DPT, vaksin pneumonia, vaksin hepatitis, vaksin macam-macam. Cuma vaksin ini baru lagi, jadi kita tak tahu. Jadi terpulanglah kepada tu. You all kan boleh sign kalau tak nak. Risiko masing-masing kan. Jadi Dr. Ji tak nak komen sangat pakai vaksin ni, sama ada dia bahaya atau tak bahaya. Kita tak tahu benda yang baru. So you all sembahyanglah, istikharah, minta ke Allah Ta'ala, you all nak inject ke tidak. Kalau you frontliner, kalau Allah Ta'ala bagi jawapan inject lah. Jadi kita semuanya kan, kita ada Allah Ta'ala, kita minta ke Allah Ta'ala supaya jauhi daripada benda-benda yang tidak baik. Bukannya kita pakai melalak-lalak cakap vaksin ni tak bagus, vaksin ni nanti mungkin orang tu yang dalam video yang menggigil-gigil semua tu, mungkin itu dibayar. Mana kita tahu? Kita tak tahu. Benda-benda dekat viral ni sebenarnya kita tak boleh percaya until proven otherwise. Kita tak tahu sebenarnya. So nak inject ke tidak, it's up to you all. It's bergantung kepada hak masing-masing. Tak payah nak mempengaruhi orang. Dan kita wait and see. Okay. Apa dia test untuk vaksin ni? Jadi test untuk vaksin pula, untuk COVID ni dia ada 2 test lah yang biasa kita buat. Yang pertama, dia kalau bakteria tu masuk, virus tu masuk dalam badan kita akan serang balik kan. Dia serang balik, dia keluarkan antibody. Bila dia masuk dalam badan kita akan serang balik, dia keluarkan antibody. Satu test yang pertama tu adalah test untuk tengok ada tak antibody virus tu dalam badan kita. Itu selalunya sangat rough, ujian kasar saja. Kalau kita negatif, tidak bermakna kita tak ada COVID-19. Itu namanya yang dipanggil RTK tu, RTK test. So itu dia ambil darah, dia test. Kalau dia positif, kemungkinan you ada virus COVID. Kalau dia negatif, tak semestinya you tak ada virus tu. Sebab benda tu berlaku agak lama sikit, maknanya dah 2-3 hari kena, baru badan ni bertindak balas, baru keluar antibody tu. Jadi kita boleh buat test itu, sebab test tu mudah dan dia boleh buat di mana-mana saja. Maknanya boleh pergi kat klinik mana-mana. Kalau nak test, yang mana-mana klinik ada buat, dia boleh test. Jadi itu adalah ujian yang roughly ataupun ujian kasar untuk mengesan sama ada kita mungkin ada virus COVID ke tidak. Ujian yang betul-betul dipanggil PCR tu lah, yang itu adalah ujian yang kita masuk, yang kita ambil betul-betul lendir ataupun swab ataupun lendir yang ada kat hidung, kat tekak.
Sebab virus tu masuk ikut sini dan lepas tu dia ambil ke makmal dan ditengok ada tak virus. Itu yang paling tepat lah, sebab ujian tu dia nampak sendiri virus tu wujud ke tidak. Okey, jadi kalau adalah maknanya kita memang ada positif. Positif COVID-19. Dan COVID-19 bila positif selalunya dia akan hospital akan bawa pergi isolation, dia akan bawa pergi ke hospital, dan dekat hospital dimasukkan dekat ada ward isolation, ward tertentu dekat hospital, ataupun ada tempat-tempat tertentu yang kat situ semua orang yang COVID positif. Dan dekat situ dia orang akan monitor. Dia akan monitor semua orang, temperature apa, tengok kalau susah nafas terus dia hantar dekat tempat yang lain. So kalau you kat rumah mungkin tak nampak, tapi sekarang disebabkan oleh ward semua penuh dan mungkin ada juga yang dah boleh isolate di rumah dan nurse akan datang ke rumah tu. Jadi itu mungkin baru dibuat dan tak tahulah, mungkin dah ada, sebab you tengok memang dah ada yang buat isolation kat rumah. Mungkin rumah dia sesuai, so doktor benarkan isolation kat rumah dan nurse akan datang kat rumah. Itu mungkin special lah, tapi mungkin benda tu akan dibuat kalau satu hari kita meningkat 5,000, 6,000, 7,000 dan dijangkakan sampai 8,000. Kita dah tak ada tempat nak letak kat mana nak isolate you supaya tak menjangkiti orang lain. Kalau kita letak kat rumah, mungkin kalau satu rumah semua kena, mungkin kita boleh buat dekat rumah. Tapi kalau misalnya dekat rumah tu ada yang kena, ada yang tak kena, mungkin yang kena tu letak kat lain. Tapi itu yang kerajaan bakal ataupun sudah mula buat, sebab hospital semua sudah penuh. Kalau setakat isolation kita buat kat rumah, tapi masalahnya kalau you severe, you adalah antara 15% yang teruk tadi tu, yang memerlukan oksigen, memerlukan alat pernafasan. Kita nak hantar kat mana kalau hospital kita tak cukup? Kenapa dekat Itali dulu, satu negara yang sangat-sangat modern, sangat lengkap perubatan dia, tetapi dia tidak terlalu ramai sangat yang severe sampai dia tak dapat dia punya ICU dia tak dapat menampung semua pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan, dan ramai yang mati. Yang orang tua-tua tu dikeluarkan cari orang yang muda. Maknanya pernafasan tu diambil daripada orang yang dah tua tu, dibagi pada yang muda. Cuba bayangkan yang tua tu adalah bapa kita, mak kita. Adakah apa perasaan kita? Adakah kita sanggup sacrificekan mak kita untuk bagi pada orang yang muda yang perlukan pernafasan? Benda tu akan berlaku di Malaysia kalau kita tidak beria-ia untuk buat menangani masalah ni secepat mungkin. Bagi Dr. Ju, PKP ni adalah satu yang sangat betul. Dr. Ju pun sangat takut. Bukanlah maknanya kita memanglah semua orang akan mati, tapi kita takut kita dapat infection ni, sangat-sangat berhati-hati, dan kerja pun semua separuh hari, dan kalau boleh semuanya online, kalau boleh tengok patient pun patient kat bilik sebelah. Itu apa yang Dr. Ju buat, sebab memandangkan Dr. Ju umur dah macam ni. Kalau yang doktor lain tu dia orang akan tengok patient, insyaAllah. Dan kalau siapa-siapa yang nak coaching dengan Dr. Ju, tolonglah datang buat coaching online. Kalau ada perlukan ubat ke perlukan apa, kita orang akan hantar by postage. Okey. Selalunya macam mana dia orang contact tracing, buat contact buat tracing contact. Maknanya kalau you ada COVID tu, kemudian you pergi dekat satu tempat. That's why MySejahtera sangat penting. Maknanya MySejahtera, everywhere you go you mesti scan. Kenapa? Daripada MySejahtera barulah kita tahu ke mana you pergi. Kalau you positif, didapati positif, doktor akan tengok you punya MySejahtera punya history. Misalnya you positif, you ada gejala batuk-batuk teruk semua, kemudian demam, batuk semua positif COVID. Kemudian dia tengok you MySejahtera, dia tengok dia pernah pergi kat klinik ni, dia pernah pergi dekat 7-Eleven, dia pernah pergi dekat jumpa orang ni, dia pergi kat kenduri, dia pergi kat itu. Semua orang tempat yang dia pergi tu, dia akan orang-orang yang ada dalam tu perlu dibuat
ujian swab tadi. Maknanya dia orang tu dikategorikan sebagai PUI, person under investigation. Dan masa PUI, you all tak boleh pergi ke mana-mana. Doktor kesihatan akan bagi you gelang, dan you di kuarantin di rumah. Sekarang dah kurang 10 hari dari hari kontak. Dulu 14 hari daripada jumpa doktor. Maknanya kalau you jumpa dah hari kelima, lepas tu you hari tu dia buat swab, dipakaikan gelang, 14 hari you tak boleh keluar. Tapi sekarang diorang dah ringankan, dia kira 10 hari daripada tarikh you kena kontak dengan orang tu, dibuat test. Kalau negatif, lepas 10 hari you boleh buat kerja macam biasa. Sebab Dr. Ju punya suami pernah kena kan. So tahu macam tu. So kalau you ada kontak, you kena buat investigation. Kalau jauh sikit kontaknya, maknanya dia kata you satu bilik, mungkin satu hall, mungkin you kat ujung sana, orang yang kena tu kat ujung sini, you buat sendirilah RTK ke, yang test darah tadi. Kalau negatif, kuarantinkan diri sendiri kat rumah. Itu adalah yang terbaik untuk kita mengelakkan daripada orang lain terkena kita punya masalah. Jadi kuarantin sangat penting, sebab benda tu dia taburkan, dia tularkan melalui air liur. So kadang-kadang kita bercakap-cakap, air liur mentik-titik semua, that's why tangan-tangan kita ni semua kena. Jadi sangat-sangat kena berhati-hati. So kalau you all pergi kat tempat keluar, pakai mask satu. Kalau pakai face shield lagi bagus. Dan yang paling penting juga kalau sekarang pergi pasar ke, pakai glove kalau kita nak beli barang. Sebab kadang-kadang orang yang kena tu, kadang-kadang dia pegang, kadang duit pun ada kena kan. Kadang-kadang macam dekat mall tu kan, dia ada tangga tu, kat tangga tu melekat-lekat tu semua. Jadi yang eloknya duduk rumah. Dan kalau kita paksa keluar, pakai face shield. Kalau anak Dr. Ju pakai raincoat lah, pakai glove. Kita nak mengelakkan daripada terkena COVID. Yang paling penting, dia orang ni keluar, jangan balik bagi mak bapak dia yang teruk. Sebab ramai even yang ada kena dekat Parit Kasan, dekat Bukit Gambir tu hari, sebab bapak dia sakit. Bapak dia sakit, dia dah duduk dekat KL, kawasan merah, dia balik nak tengok bapak dia. Dan dia bagi COVID tu pada bapak dia, dan bapak dia meninggal disebabkan oleh COVID. Itu adalah satu kesalahan yang tu. Baiklah kalau kita ni, dia boleh, kalau misalnya bapak kita sakit ke apa, kalau misalnya kita daripada tempat merah kita, mungkin kalau kena pun tak apa-apa, you all lah. Sebab you all muda lagi, you all mungkin ada 80% tu. Tapi masalahnya, kita balik bagi parents kita yang tengah sakit. Yang eloknya, buatlah video call ke apa. Tak perlulah balik dan menjangkiti satu rumah. Macam yang berlaku di Bukit Gambir baru-baru ni. Dia balik tengok bapak dia, saat bapak dia meninggal disebabkan oleh COVID, satu rumah semua kena kuarantin. Dan yang cikgu, yang orang yang datang melawat situ, yang cikgu dekat Bukit Gambir tu pun, cikgu tu semua kena kuarantin sebab salah seorang daripada anaknya mesyuarat pergi mesyuarat guru, dan the whole of cikgu yang pergi mesyuarat tu kena kuarantin. Dan itu adalah satu benda yang sangat-sangat menyedihkan. Okey, jadi anda semua berhati-hatilah, selalulah dengar pengumuman, selalulah bersikap positif, dan kita kena berusaha untuk stopkan virus tu. Dan kalau kita rasa kita ada kontak, duduklah dekat rumah at least 10 to 14 days. Tak payah nak keluar, nak bagi orang lain. Kalau boleh nak buat test, buatlah test. Dan kalau yang paling penting apa tahu? Bila you keluar saja, keluar kereta, pergi kedai, masuk je kereta, cuci. Sebab mungkin kita terpegang benda-benda kat kedai tu ada COVID. So masuk kereta je, pakai hand sanitizer, cuci balik tangan supaya dia mati, supaya you balik rumah, you pegang benda lain tak kena. Tapi ramai orang mengabaikan hand sanitizer tu. Sebab hand sanitizer tu bunuh virus tu. Jadi kalau you keluar je kat kedai ke apa, cuci tu kan. Masuk kereta cuci dulu sebelum you pegang steering semua. Itu sangat penting. Jadi masuk rumah buang semua. Kalau you pakai macam raincoat ke, buang semua kat luar. Glove semua kat luar. Mask semua buang kat luar. Tadi dia kantong sampah dekat luar, baru masuk ke dalam rumah. Jangan bawa benda yang you beli dekat luar masuk dalam rumah. Yang pentingnya kalau kita beli barang tu spray dengan spray sanitizer tu lagi better. Sebab kita sangat-sangat
perlu untuk mengelakkan daripada penyakit ni. Okey semua. Lagi satu. Pesan Dr. Ju, kalau minum tu jangan minum air sejuk sebab bakteria ni akan aktif dengan cuaca sejuk. Kalau you rasa you di kuarantin, jangan duduk dekat aircon. Eloklah yang panas sebab bakteria tu akan mati bila cuaca panas. Dan selalu minum air panas, jangan minum air sejuk sebab dia akan mengaktifkan lagi virus kita. Jadi kena berhati-hati dekat rumah. Selalu kalau ada sauna dekat rumah, pakailah sauna untuk mengelakkan daripada terkena virus ni ataupun untuk membunuh virus ni. Memanglah belum ada setakat ni ubat yang betul-betul boleh membunuh virus. Ada yang cakap Chloroquine. Ada yang cakap vitamin C, ada yang cakap vitamin D. Kita boleh kuatkan. Yang paling penting macam mana nak menang ni. Lupa nak cakap macam mana nak menang. Untuk menang melawan COVID ni, sebab kita nak mengelakkan daripada kena tu susah. Jadi macam mana nak menang? Nak menang ada dua cara. Pertama, kita dah elak semua, dah pakai mask semua tu, dah pakai semua, dah jaga, dah tak keluar rumah, dah pakai hand sanitizer. Apa lagi cara nak menang? The most important thing is kita punya immunity kena kuat untuk melawan virus tu. Maknanya apa yang kita kena buat? Yang pertama, jangan sabotage you punya immune system. Maknanya immune system kita jangan kita sabotage. Maknanya sabotage tu apa? Kita jangan ambil makanan-makanan yang boleh menyebabkan immunity kita drop. Off gula. Waktu COVID ni off gula. Jangan ambil gluten, jangan ambil trans fat, perasa, pewarna, pengawet, sayur-sayur yang banyak racun. Apa lagi? Benda goreng-goreng. Semuanya tolong avoid daripada makanan kita. Makan benda-benda yang healthy, yang masa musim PKP ni, Dr. Ju tengok kawan Dr. Ju pergi tanam pokok keliling rumah. Itu lagi baik makan benda-benda yang organik untuk menaikkan immunity kita. Okey, yang pertama, jangan sabotage immunity kita. Jangan dropkan immunity kita. Yang kedua, maknanya boost kita punya immunity. Macam mana nak boost kita punya immunity? Maknanya kita kena ambil apa-apa suplemen yang menaikkan immunity. Jadi yang pertama tadi yang selalu orang recommend is vitamin C, vitamin D, vitamin E ataupun multivitamin. Dan jangan ambil jus tinggi fruktos, dia akan menurunkan kita punya immunity. Maknanya kalau makan buah, makan whole saja. Cuci lepas tu makan whole. Kemudian nak boost immunity, kalau Dr. Ju punya cara, Dr. Ju memanglah pakai Izumio, pakai Superlutin, Bilberry Pine Bark Plus, Olimio. That is the best premium suplemen yang memang dah dibuktikan dia boleh membunuh virus. Tak tahulah virus COVID boleh ke tidak, tapi yang paling penting dia bukan untuk bunuh virus, boost kita immunity ke tahap maksimum, so that bila virus tu dah break kita punya first liner, pergi second liner, third liner, kita adalah antibody. So kalau antibody kita kuat, immunity kita kuat, kita boleh dapat termasuk dalam gulungan yang 80% yang survive normal, sehat semula selepas dapat jangkitan virus. Malah kita dapat imun terhadap COVID-19 tu. Sebab bila virus tu masuk dalam badan kita akan keluarkan antibody untuk bunuh virus tu, dan antibody tu akan ada dalam badan kita. Dan bila ada dapat virus baru, bila virus lain nak masuk, dia tak boleh sebab dah di belah badan kita dah ada immunity secara semula jadi. Jadi kalau boleh na'udzubillah, tak naklah kena virus tu. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Kalau siapa-siapa daripada luar sana yang nak coaching dengan Dr. Ju, alhamdulillah, insya-Allah Dr. Ju boleh coach you all secara online. Dr. Ju tak galakkan you all datang ke Labis, Johor juga kawasan merah, Selangor kawasan merah, Melaka kawasan merah. Elok kita buat coaching online sahaja. Dan jangan lupa kepada yang nak join Dr. Ju punya seminar Hypertension and Heart Disease, macam mana nak menangani ataupun reverse hypertension and heart disease secara semula jadi, ataupun mengelakkan daripada hypertension and heart disease, yang akan diadakan pada 28 hari bulan ni. You all boleh join
kelas Dr. Ju, seminar online Dr. Ju pada 28 hari bulan ni pukul 8 malam. Semua diadu-adukan daripada you all duduk tengok TV, tengok Netflix, tak ada tak dapat apa-apa. Lebih baik cuma dapat seronok je. Lebih baik you all tingkatkan ilmu you all untuk join Dr. Ju punya seminar. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.